Assalamualaikum semua. Hai, Cikgu Fatmawati in the house. Okey. So, mari kita lihat soalan kertas 2 bahagian A. Tajuk yang berikutnya ialah tajuk matriks. So, markah yang diperuntukkan dekat sini ialah 6 markah. So, soalan ni ada 2 sub-soalan. Soalan A, soalan B. Okey, so mari kita bincangkan soalan A ya. Jom kita bincangkan ya. Okey, so dekat sini awak ada matriks P 4x 3 6. So nyatakan X kerana matriks P tidak mempunyai matriks songsang. Cikgu highlight. So maksud tidak mempunyai matriks songsang, istilah dia, ataupun istilah satu lagi kita boleh pakai tidak wujud. Matriks songsang tidak wujud. Clue dia senang. Tulis bawah dia. Bila tak wujud means ataupun tiada, tidak punya matriks songsang, AD tolak BC sama dengan kosong. Okey, bagaimana nak tentukan ADBC ni? So, kita ingat balik secara umumnya matriks A. So, kita boleh tuliskan unsurnya dalam bentuk AB CD. Okey, A, B, C, D. So, kita gunakan yang ni lah. Okey, so kita bandingkan A dengan P. So, kita tentukan apakah A. So, dekat sini kita nampak A ialah 4, B ialah X, C ialah 3, D ialah 6. So, korang tulis kat sini ruangan jawapan. A sama dengan 4, B sama dengan X, C sama dengan 3 dan D sama dengan 6. Okey, lepas sudah tahu bahawa, naik atas sikit supaya jelas. Tadi tidak mempunyai matriks songsang bermaksud AD tolak BC sama dengan kosong. Dan seterusnya gantikanlah ABCD dalam kesamaan ini. So A4, okey, darab dengan D, kita letak dalam kurungannya. 4 darab 6 tolak dengan B, B kita ialah X dan C kita ialah 3. So, kira 24 tolak 3X sama dengan kosong. So, dekat sini kita nak kita boleh bawa 3X ni ke sebelah kanan. So, bawa sekali dengan tanda dia. So, tolak 3X ataupun negatif 3X pindah sebelah kanan akan jadi positif. So, 24 sama dengan 3X. Maka dapat X sama dengan 24 per 3. So, nilai X ialah 8. Okey. Jadi, markah kat sini kita bagi bila awak masukkan nilai dan juga markah akhir. Ya. So, dapat 2 markah. Okey, 4 markah berikutnya ialah diperuntukkan untuk soalan B. Ya, soalan B. So, boleh tengok soalan kat sini. Sebesarkan sikit. Kita tengok sama-sama. Okey, jawapan 11 menunjukkan sebuah menu di sebuah restoran makanan ringan. Okey, snack plate. Bilangan set kita gunakan simbol X. Harga per set 12. So, dinner plate bilangan set Y, harga per set 16. Okey. Jadi, kita baca soalan dekat bawah ni. Adi dan kawan-kawan ingin membeli X set snack plate. Kita highlight. Dan juga Y set dinner plate. Okey, seterusnya. Jumlah bilangan set yang dibeli mereka ialah 9 set. So, berapa X, berapa Y kita tak tahu. Ya. Kita tak tahu. Kita underline kat sini. Okey. Dalam periksa, masa menjawab, awak macam tu. Kemudian tulis. Ya, daripada statement ni, pernyataan ni, kamu tulis dalam bentuk ayat matematik. So, bila sebut jumlah, maksud jumlah, operasi yang terlibat ialah operasi tambah. Ya, tambah. Jadi, X tambah Y, bilangan X tambah bilangan Y, sama dengan 9. So, ini ialah ayat matematik yang pertama. Okey. So, tulis di ruangan jawapan. Ya, tu ruangan jawapan. Birulah. So,
X tambah Y sama dengan 9. Okey. Kemudian tengok pula statement kedua. Statement kedua. Dia kata jumlah harga yang perlu mereka bayar ialah RM128. So, jadi so kita tengok balik jadual tadi. Satu set snack plate 12. Satu set dinner plate RM16. Okey, maka statement kedua kamu boleh tulis sebagai RM12 darab bilangan set bilangan X ya. RM12 darab bilangan set iaitu X snack plate, kemudian tambah dengan RM16 darab dengan bilangan set dinner plate iaitu Y. 12X tambah 16Y. So mereka akan bayar RM128. So ini merupakan persamaan kedua. So kita tulislah dekat bawah ni. Atas sikit. 12X tambah 16Y sama dengan 128. So saya nak adjust yang ni sikit. Okey. So dapat dua persamaan serentak. Dua persamaan ya. Tapi tak boleh guna kaedah persamaan serentak. Kamu kena guna kaedah matrix. Dekat sini cuba tengok soalan betul-betul guna kaedah matrix. Jangan pakai kaedah persamaan serentak, nanti dapat markah kosong. So soalan nak hitung nilai X dan Y. Ya, hitung nilai X dan Y. Okey. So daripada dua persamaan ni kamu tuliskan dalam bentuk matrix. Bagaimana tulis bentuk matrix? Kita akan tengok dia punya perkali, itu perkali pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang ada kat sini ada dua je. Pemboleh ubah X dan pemboleh ubah Y. So kita lihat persamaan pertama, perkali dia apa? Perkali X. So perkali X nampaknya macam tak ada apa-apa tapi ada. Dia ada nilai. Nilai dia ialah 1. Kerana 1 kali X ialah X. Okey, sama juga dengan Y. Ada tapi tak nampak iaitu 1. Perkali Y dia 1 untuk persamaan pertama. Okey, boleh gariskan. Okey, persamaan kedua kita lihat perkali X. Perkali X dia apa? 12. Perkali Y ni apa? 16. So yang saya gariskan dengan merah ni kamu tuliskan dalam satu kurungan. So awak ada 1, 2, 3, 4 perkali. So susunkan seperti di atas. 1, 1, 12, 16. Okey. Kemudian yang sebelah dia ni untuk pemboleh ubah dia. Sama dengan 928. Okey, seterusnya kita pindahkan ini ke sebelah kanan. So bila matrix ni pindah sebelah kanan jadi matrix songsang. So XY. So kali ni cikgu tunjuk sesa tulis terus bersama-sama kamu. Okay, setelah tanda sama dengan wajib kamu terus tulis matrix songsang. Ya. Okey, setelah tu baru darabkan dengan matrix yang ke atas. Tak boleh tulis belah sini. Kalau matrix songsang kamu tulis sebelah sini, maka tak boleh darab ya. Sebab dalam matrix kita ada hukum kita lah. Ada matrix boleh darab, ada matrix yang tak boleh darab. Bergantung pada size matrix tersebut. Okey, so letak sini. Tempat dia memang kat sini, jangan letak tempat lain. Okey. Lepas tu, seterusnya kita akan menggunakan, di sini kita akan menggunakan rumus matrix songsang. Dalam kertas soalan, bahagian rumus ada diberikan. So, you all balik dan tengoklah. Okay. So, kalau dah hafal, tak boleh balik kan? Jimat masa. So, apakah rumus matrix songsang? So, matrix songsang, saya tulis juga kat sini, rumusnya ialah 1 per AD tolak BC. AD dengan BC dah cerita kat atas tadi. Kemudian, darab dengan matrix dengan unsur D ni duduk kat atas, A ni duduk kat bawah. Dia ambil tempat. D dengan A ni tukar suka sama suka. Lepas tu B ni kita negatifkan dia dan C ni kita darab dengan negatif juga.
Okey, sekarang next step, gantikan nilai A, B, C, D. So, A tu kita tengok sama dengan 1. So, ini A, B, C, D. Okey? A, B, C, D. So, A, B, C, D. So, A adalah 1. Saya suka guna kurungan gini, comel. So, D ialah 16. Tolak BC. 1 dengan 12. Panjang sikit lagi. Lepas tu dalam kurungan, D naik atas, 16. A1 turun bawah. Lepas tu negatifkan B, jadi 1 jadi negatif 1. So, 12 jadi negatif 12. Okey. Kemudian darabkan dengan matriks yang sebelah ni. 9, 1, 2, 8. Okey. So, kita kecilkan mana-mana. So, kamu terus je masukkan, darab terus. Okey, darab terus. Kalau ini boleh congak je. 16 tolak 12. So, 16 tolak 12 dapat 4. Okey, lepas tu darabkan. Kedudukan dia ni, kamu darabkan apa? 16. Barisan yang pertama ni, ada barisan pertama, ni barisan kedua. So, barisan pertama ni, awak darabkan 16 dengan 9. Okey, 16 darab 9. Ini pun saya memang suka guna kurungan. Nak buat terus pun boleh tau. So, kurungan dengan kurungan ni means operasi darab terlibat kat situ. Kemudian tambah dengan negatif 1 darab dengan 128. Sebab apa kita guna kurungan? Senang kalau nombor negatif nak tulis. Boleh faham? Okey. Lepas tu yang bawah ni pula untuk barisan. Yang bawah ni barisan kedua darab dengan laju pertama ni. So, tempat dia dekat sini. Barisan kedua. Jadi, sekarang negatif 12 cukup pilih warna purple. Rasa nak conteng situ pula. So, negatif 12 darab 9. So, letak dalam kurungan. Negatif 12 darab 9 tambah dengan purple 1 darab 128. Okey, so korang kira lah berapa dapat. Ya. So, tekan kalkulator dapat. Ya, terus tekan. 16 kali 9 tambah negatif 1.8. Kamu akan dapat nilainya 16 untuk barisan pertama. So, barisan kedua, ni atas sikit. So, barisan kedua, so nampak ni soalan negeri Kedah So, barisan kedua negatif 12 darab 9. So, tambah dengan 1 darab 128. So, tekan-tekan kalkulator dapat berapa? 20. Okey, so dapat 20. Okey, langkah seterusnya awak akan darabkan. Ini kita panggil skala. Ya, 1/4 ni skala, darabkan dengan unsur kat dalam ni. Ada 2 unsur, maka kamu darabkan. So, 1/4 darab 16. Barisan kedua, 1/4 darab 120. Okey. So, ambil kalkulator darab ataupun congak. 16 darab 1/4 dapat 4. Benda pula lah 120. Okey. 20 darab 1/4 kamu akan dapat 5. Sebelah ni ialah X, Y. Okey. So, jangan tinggal soalan bentuk dalam keadaan ini. Habiskan dia. Ya, habiskan dia dengan menuliskan oleh sebab itu. Tak boleh ke tepi dah. Okay, sebesar kat sini. So, oleh sebab itu X sama dengan 4
dan Y sama dengan 5. X sama 4, Y sama dengan 5. So, di mana markah diberikan? Yang pertama, kalau kamu dapat bentuk persamaan dan menuliskan dalam bentuk matrix, dah boleh dapat satu markah dekat sini. Okey. Lepas tu markah kedua, kawasan ni menggantikan nilai-nilai A, B, C, D dalam ni. Kena betul semua ni lah. Betul semua ni, maka dapat satu lagi markah. Okey. So kalau korang jawab sampai sini je, kat sini tak jawab, sampai sini je, kamu hanya dapat 3 markah daripada bahagian D. So jawab sampai habis. Kita menjawab soalan. Dia tanya tentukan apa tadi? Nyatakan nilai X dengan Y. So kalau kamu jawab sampai bawah ni, so dapat lagi 2 markah. Satu dekat sini, satu dekat sini. So total soalan matrix ni kamu boleh dapat 6 markah sekiranya kamu jawab dengan betul. Ya. Dan setiap langkah-langkah kerja tu ada markahnya sekiranya betul. So jangan takut jawab sahaja. Okey. Jadi itu saja untuk kali ini ya. So nanti the next video nanti saya akan bagi bentuk soalan A yang lain. So yang ni saya rasa mungkin kamu tak ada masalah lah. Kita akan bincangkan bentuk soalan A yang lain. Ini bentuknya tidak mempunyai matriks songsang. Okey. Okey, next video nanti kita sambung. Boleh? Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe.